Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hai. Okay. Hari ini kita akan bersama dalam Couple Talk. Okay. Dengan kerjasama Mak and Paper Book Cafe bersama Improve, Pertubuhan Inspirasi Muslim Profesional Malaysia. Okay. Kita bekerjasama dalam kita adakan Couple Talk. Okay. Apa yang akan dibincangkan dalam Couple Talk ni? Okey, kita akan membincangkan realiti hubungan antara lelaki dan perempuan dalam membina rumah tangga sebagai seorang Muslim. Alright. Ingatlah dulu macam kita nak membantu orang-orang macam saya yang masih single ataupun yang ingin memulakan hubungan yang serius ke arah alam rumah tangga dan juga golongan-golongan yang sudah pun berkahwin. Jadi Couple Talk series ni akan cover the basics of love, iaitu tajuk kita pada hari ini. Yang seterusnya adalah fasa pre-marriage, lelaki dan perempuan. Okay? Kemudian 5 tahun pertama perkahwinan, dan yang terakhir sekali kita akan menceritakan mengenai 5 tahun yang kedua dalam perkahwinan. Okay. Jadi, without further ado, insyaAllah hari ini bersama saya, Sarah Muhammad Misri daripada Mak and Paper, dan host saya, Kak Fatin. Hai, saya Fatin. Okay. Dan speaker jemputan kita pada hari ini, tak asing lagi kakak ni dalam Improve. Jadi, kita bersama dengan Kak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dan nama Aidawati binti Rafan. They call me Kak Aida. Everybody call me Kak Aida. Hai Kak Aida. Okay, sekarang bekerja sebagai pensyarah di bidang kejuruteraan perubatan. Telah berkahwin hampir 17 tahun. Mempunyai 2 orang cahaya mata, seorang perempuan dan seorang lelaki. Lepas tu dan aktif menulis dan ada menerbitkan zin dan juga artikel dalam fiction cerita. Best kan? Alright. Okay. Jadi Kak Aida. Terima kasih sebab jemput hari ni. Terima kasih untuk jemput. Terima kasih Kak Aida. Alhamdulillah, peluang yang sangat best dapat Kak Aida hari ni kan, Sarah? Itulah. Bukan senang ni, Kak Aida nak bercerita mengenai basics of love, guys. Untuk set the tone untuk series yang akan datang. Alright. Okay Kak Aida. Untuk hari ni, tajuk kita adalah Basics of Love in Islam and Preparing for a Serious Relationship. Dalam hari ini kadang-kadang dengan teknologi yang sangat maju, dengan social media, penggunaan social media yang sangat-sangatlah meluas di kalangan anak muda, even orang dewasa sekalipun, kadang-kadang saya rasa macam sebenarnya Islam cakap apa mengenai cinta? Adakah cinta sebelum kahwin tu dibolehkan? Kalau tak, macam mana nak berkenalan? Jadi benda-benda tu adalah soalan-soalan yang biasa kita dengar sekarang. Kalau tak biasa dengar pun, dia dibincangkan di balik-balik tabir secara senyap-senyap di kalangan rakan-rakan sebaya mungkin. Jadi hari ni Kak Aida sebagai seorang kakak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pensyarah kan. Dan boleh tak Kak Aida ceritakan macam mana cinta tu adalah fitrah kan? Cinta adalah satu fitrah. Tapi adakah cinta tu dibolehkan sebelum perkahwinan? Jadi bagaimana nak mengurus, Islam mengajar kita untuk mengurus perasaan cinta ini berlandaskan syarak lah. Boleh tak Kak Aida ceritakan sikit the basics yang Islam ajar? Okay, silakan Kak Aida. Okay, terima kasih. Okay, untuk yang pertama lah pasal love in Islam lah, cinta dalam Islam kan. Okay, so memang kita bila cerita tentang relationship dalam Islam ni kan, it's relationship in Islam. Macam mana Islam menggariskan satu relationship. Jadi bila ada relationship antara lelaki dan perempuan, sebenarnya mesti ada garis-garis nipis kan, perbezaan di antara kawan, persahabatan, sayang dan cinta.
Jadi benda macam tu yang kita selalu macam tak tahu nak differentiate, tak tahu nak bezakan yang mana satu. Okay, so jadi back to the question tadi, kata love in Islam ni ada ke tak kan? Betul? Dan dibolehkan ke? So memang at the first thing kita kena ingat, Islam tu memang mudah. Islam syumul dan mudah. Jadi kalaulah kita nampak sesuatu perkara tu jadi macam susah sangat, it's so hard to follow, jadi mesti ada something wrong somewhere yang mana sebenarnya kita yang menyukarkannya. Dia takkan jadi macam tu. Sepatutnya dia lebih sangat mudah. Okey, jadi bila maksudnya kita bercerita tentang cinta pula. Okey, so kita kena define that cinta. Cinta, what is cinta? Okey, cinta ni dia satu perasaan yang perasaan ni dia mesti berbeza daripada sayang. Sayang ni kebanyakan orang sayang. Kan? Maksudnya kita sayang kawan kita Tiljannah juga kan. Kawan Betul. Ta'ala juga kan. Jadi kalau dan mungkin juga kawan-kawan lelaki, kalau saya perempuan, kawan lelaki pun macam tu, tapi tak sampailah ke cinta. Jadi macam mana nak tahu cinta ni, macam bila masa perasaan cinta tu wujud. Dan perasaan cinta tu wujud sebenarnya sebelum kita decide ataupun putuskan dia menjadi pasangan kita. Kalaulah kita decide dia menjadi pasangan kita dengan hanya perasaan sayang, dan itu adalah sangat goyah. Maksudnya dia satu benda yang goyah lah, benda yang tak stabil sebenarnya. Dia mesti ada rasa cinta tu. Just that kita kena manage kan cinta tu. Okay, jadi bila selalunya orang akan kata bila macam tu kita declare lah in relationship, declare couple, macam tu kan. Tukar status dekat Facebook. Sebab kita sebenarnya nak orang kata bukan menghalalkan, dia macam nak bagi status tu beza, macam Make it official. Make it official. Couple. Yang couple tu maksudnya dia nak cakap dekat orang lain yang kita tengah bercinta ni, macam tu. Kan? Jadi boleh ke? Itu persoalan dia. Baru betul kan? Boleh ke persoalan tu? Sebab apa jadi kalau with that declaration tu tiba-tiba rasa macam tak ada chemistry. Tiba-tiba kat tengah in the middle tu rasa macam tak nak lah. Kita break je lah. Macam tu je. So kat mana kita menjaga orang kata menjaga perasaan tu? Adakah dia senang-senang je ditaburkan kan? Okey, betul tak? Jadi ini bercakap sebelum perkahwinan lah kan? Okay. Maksudnya perasaan tu datang bila-bila pun. Pada umur yang kita pun tak tahu kan. Dan kadang-kadang ada orang pula dia boleh jatuh cinta banyak kali pula. Jumpa orang ni cinta, semua orang dia nak cinta kan. Confused tak ada antara crush dengan sayang. Sayang. Crush dengan sayang. Crush tu sayang lah sebenarnya. Dia tak cinta pun kan. Cinta ni dia mesti memang nak hidup 24 jam 365 hari dengan dia. Maksudnya when we decide perasaan tu rasa macam tu, kadang-kadang boleh jadi kita selalu nampak orang tu banyak kali. Maksudnya kita tak bercakap pun. Kan, tapi nampak dia, contohlah kita pergi masjid ke ataupun ada jadi AJK surau kan. AJK ataupun kampus lah, senang saya macam akak cakap pasal kampus lah, ataupun masa belajar kan. Macam bila belajar kadang-kadang sama-sama jadi AJK Persatuan kan. Jadi kita selalu nampak, kadang-kadang kita selalu berurusan kan. Tapi memang tiba-tiba ada rasa cinta tu. Kenapa rasa cinta bukan rasa sayang? Sebab sayang tu memang dah ada. Bila kita berkawan je, bila kita bersahabat, kita memang akan sayang. Tapi bila cinta tu, kita rasa memang kita nak hidup dengan dia. Baik buruk dia. Baik buruk dia kan, tak apalah kan. Memang boleh bear lah. Orang kata macam kita tahu dah memang sisi ada benda je nak marah. Ada benda nak marah kan. Tapi kita memang suka pula tengok dia marah. Macam tu lah nak cakap kan. Kita boleh nampak diri kita dan dia in the future bersama-sama. Bina keluarga tu bersama-sama susah, bersama-sama senang, ke mana-mana bersama-sama. Kita kena ada
that future tu juga. Itulah cinta. Itu yang mendifferentiatekan sayang dan cinta. Sebab ada orang dia sangat rapat, tapi dia tak nak hidup orang tu. Dia sangat rapat, very close in that orang kata persahabatan, kawan semua kan. Memang care, memang ni, tapi ada sikap-sikap dia yang memang dia tak boleh bear pun. Maksudnya dia tak boleh handle. So memang takkan hidup dengan dia lah macam tu. Dia decide tak hidup dengan dia, tapi just friend. Tu yang orang kata friend zone tu friend zone. Macam tu lah. Itulah orang panggil friend zone tu. Saya pun kaedah kan bukan bash-bash sekarang kan, yang bash-bash sokmed, TikTok ni semua. So kena back to future, back ni balik kan. Okay, so itu cinta. Dan bila kita meletakkan cinta tu, kita declare before marriage, maksudnya sebelum perkahwinan, yang itu yang tidak dibolehkan. Maksudnya menzahirkannya. Maksudnya sebab bila cinta, memang nak tak nak kita nak bersama-sama dengan dia. Jadi bila kita cinta ataupun menzahirkan cinta tu sebelum perkahwinan, yang itu yang couple tu, yang orang kata couple, maksudnya pergi sana sini dengan sama-sama, pergi makan sama-sama, pergi belajar sama-sama, pergi mana-mana sama-sama, macam Belangkas kan, sama-sama. Sebab fitrah perempuan dia clingy, maksudnya dia suka clingy, dia suka berdamping Kepik. dia sayang kan. Fitrah lelaki sebenarnya dia tak suka clingy. Fitrah lelaki dia nak kawan-kawan dia, tapi dia tahu dia sayang, macam tu. Jadi kan tak kena kan. Maksudnya kalau lah couple tu sebelum berkahwin, dia jadi tak kena sebenarnya. Sama-sama memaksa, sebab tu bergaduh. Kan, orang ni nak macam ni, orang ni nak macam ni, tapi sayang. Susah nak orang kata susah nak diperjelaskan macam tu. Jadi nak buat apa, susahkan diri. Sebab tu Islam dah letak dah, mudah kan. Cinta mestilah ada perasaan cinta untuk putuskan dengan siapa kita berkahwin, ataupun kita decide which one is our soulmate kan, maksudnya pasangan. Tapi bila dah berkahwin, barulah couple. Barulah ke sana sini bersama-sama, barulah couple. Ni tak couple sebelum, tapi bila dah kahwin dah tak jadi couple. Dia jadi orang rumah je. Kan, dia jadi dia duduk je kat rumah lah, orang ni rumah, orang semua orang rumah, pasangan ke apa. Sebenarnya itulah couple. You should have dating with together kan. So benda tu yang kita kena define. Dan selalunya ini ayat yang selalu ustazah akan bagi tahu, iaitu ayat dalam surah Al-Isra ayat 32. Kan, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maksudnya janganlah kamu menghampiri zina, semuanya zina adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Sebab apa, bila kita couple before, maksudnya kita menzahirkan cinta tu, walaupun sebenarnya tak 100% kan, tapi dia akan ke arah tu. Sebab fitrah cinta tu mesti bersama-sama. Bersama nak mendampingi kan. Mendampingi dan bersama-sama. Dan fitrah lelaki pula, dia tak boleh orang damping dia 24 jam ni. Bukan 24 jam lah, even 12 hours pun tak boleh. Sebab Allah designkan lelaki tu begitu. Sebab kalau tidak, macam mana nak lahirkan zuriat generasi kita. Yalah, maksudnya akan lagi banyak-banyak ni kan generasi ni. Kalau Allah tak designkan seorang lelaki tak begitu, tu tak selalu kan salahkan lelaki, dia salahkan perempuan. Sebenarnya dua-dua salah sebab tak faham dengan konsep cinta dari Islam tu. Dan perasaan cinta tu memang kena hormat dia, respect dan jaga. So yang itulah untuk manage cinta tu. So first kena fahamlah cinta tu apa. Lepas tu, dan Islam dah gariskan macam tu, jangan menghampiri zina. Means that tak bolehlah bersama-sama. Maksudnya kita menzahirkan cinta tu tak boleh. Bersama-sama tu maksudnya zahir lah, bernampak kan, tak boleh. Even sebenarnya zina ni boleh ada secara terang dan sembunyi pula. Pun sama, sembunyi ni maksudnya
yang berdua-duaan tu sama jugalah menzahirkan cinta tu dengan yang bukan, maksudnya dengan ajnabi kan. Tak boleh lah, selagi tak berkahwin tidak boleh bersama-sama. Jadi itu untuk menjawab soalan yang tadilah. Okay. Jadi kiranya kita faham sekarang couple, definisi couple adalah orang yang sedang bercinta. Orang yang bercinta ni pula dia selalu berdamping. Dia syarat dia macam berdamping. Jumping lah. Kan? Jadi dalam masa sekarang ni bolehlah berdamping secara fizikal dan boleh juga berdamping secara maya pula kan. Jadi nak katanya berdamping tu hanya dibolehkan untuk orang yang sudah berkahwin supaya ia tidak ke arah zina. Ya, Okay. betul. Dan kita pun tahu efek zina ni apa kan kepada masyarakat kita. Especially pada seseorang individu tu kan, impact dia sangat-sangatlah besar dan sangat-sangatlah negatif kan. Sebab Jadi, macam ayat tadilah yang kata dia satu pertanyaan keji dan satu jalan yang jahat. Maksudnya nak cakap zina ni impact dia merosak dan meruntuhkan institusi keluarga, dan kita tahu bila institusi keluarga tu runtuh, maksudnya ada efek kan, dia macam domino effect. Institusi keluarga runtuh, generasi pun ruin lah, maksudnya tak ada generasi sebab nasab semua tak ada kan. Lepas tu bila nasab semua tak ada, how we want to build a good community and good nation, maksudnya negara yang baik kan. Jadi dia mesti bermula daripada diri dan keluarga. Macam mana kita bina keluarga dan kita start the family itself.